Okey, baik. Okey, yang mana ada kitab, dia tengok kitab. Yang tak ada kitab, dengar, catatlah apa yang perlu, insya-Allah. Tak mau catat pun tak apa, dengar je. Dapat barakah yang sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tanda tangan. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina wajha nabiyyika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Allahumma razuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulika mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin بأحسن الحال. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Syukur kita kehadap Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, alhamdulillah kita dapat sama-sama hadir pada hari ini ke Ma'had Ustazah Ma'had Tahfiz Sayyidatina Aisyah lil Banat, Sungai Bau, Sungai Bakak, Pulau Pinang. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini sama-sama kita share ilmu, sama-sama kita kongsi ilmu insya-Allah berkenaan dengan bab solat. Bila kita sebut bab solat, solat kita setiap hari. Makna dia kita hari-hari kena solat. Solat tu dah pandai kita nak memperindahkan lagi solat kita. Kita nak bagi cantik lagi solat kita. InsyaAllah. Baik. Ustazah tak mula dengan taharah. Ustazah mula dengan bab solat dulu. InsyaAllah nanti kita akan belajar bab wudu pula. Kita masuk dulu bab solat, perkara-perkara solat insyaAllah. Sepatutnya kena belajar wudu dulu. Tapi Ustazah nak ajak solat dulu. Kita ajak bab solat dulu, insya-Allah nanti selesai bab solat kita akan masuk bab wudu. Sebab apa? Sempurnanya wudu baru sah solat. Tidak sempurna wudu kita, tak sah wudu kita, solat sah dah? Solat tak sah. Jadi tak apa, kita ambil dulu bab wudu, kita belajar sama-sama. Baik, hari ini kitab yang kita belajar ni, kitab yang Ustazah mengaji dulu, iaitu kitab Zainul Talib. Zainul Talib ni dia huraian daripada kitab-kitab lain yang masyhur. Dia merupakan Zainul Talib ni makna dia perhiasan penuntut. Makna dia kita nak belajar tentang bab salat, bab taharah, bab zakat, bab puasa, semua ada dalam kitab ni insya-Allah. Dan kitab ni dalam Jawi. Bila dalam Jawi tak pandai pun tengok je, dengar Ustazah cerita lama-lama pandai.
boleh tulis sikit-sikit. Lama-lama pandai lah. Walaupun dia tulisan Jawi lama, tapi yang apa bestnya kitab ni, dia bentuk soal jawab. Dia bagi soalan, dia bagi jawapan. Bagi soalan, bagi jawapan. Kita mudah faham. Bila kita mudah faham apa yang nak apa ni kita belajar tentang solat, kita nampak mudah. Persoalan tu dah ada. Dah timbul ada persoalan, kita sambung saja belajar. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum tu marilah sama-sama kita membaca umul kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak masuk bab solat ni, selalunya kuliah ustazah kita akan mulakan dengan menyebut nama Allah. Kita nak barakah, kita nak keberkatan, kita menyebut kita sama-sama menyebut Asmaul Husna. Sama-sama kita menyebut 99 nama Allah, agar setiap kali majlis ilmu kita, setiap kali kita tuntut ilmu, makna kita nak keberkatan, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ustazah akan buat juga daurah Asmaul Husna. Maksud daurah Asmaul Husna ni, kita akan belajar nak menghayati tentang nama-nama Allah. Setiap nama-nama Allah 99 nama Allah yang mana kita bila kita beramal dengan nama-nama Allah tu, kita rasa sampai ke hati kita. Macam mana kita nak beramal dengan nama-nama Asmaul Husna. Dan ni memang kita ada bawa Asmaul Husna kan. Kemudian kita nak faham kita nak beramal dengan Asmaul Husna dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Baik, anak-anak ada rasa sikit Asmaul Husna. Baik, kita boleh mula. Wahid, ithnani, thalatha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'in, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi,
الدين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا مميت يا حي يا قيوم يا ماجد يا واحد يا صمد يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا أحد يا ذو الجلال والإكرام يا مقسيط يا جامع يا مغني يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله يا ربي يا الله يا ربي. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita nak masuk tajuk kita pada petang ni, insya-Allah bab salat, bab sembahyang, marilah kita menghayati sama-sama firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 103. Boleh catat nah. Dalil tentang berkenaan dengan salat. Dalam surah An-Nisa ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. Maksudnya Allah berfirman, sesungguhnya inna salata, sesungguhnya sembahyang itu adalah, kanat adalah, inna salata kanat alal mu'minina, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan, adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Makna dia Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Allah kata apa? Sembahyang itu, inna salata, sembahyang itu adalah satu ketetapan yang Allah fardukan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah fardukan salat 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj 27 Rejab. Jadi bila Allah berfirman sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan, wajib hukum dia, yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman. Allah kata kepada orang mukmin, orang apa? Orang yang mukminat, mukminin wal mukminat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum dia wajib mengerjakan salat yang tertentu waktunya. Makna dia wajib buat solat ni, kerja solat ni, kita solat ni mengikut waktu yang ditentukan. Jadi bila Allah fardukan salat 5 waktu kepada Nabi kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
pada malam Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah sebelum sampai Isra' Mi'raj kita cerita pula bab Isra' Mi'raj. Seronoklah kalau kita dengar selalu tentang Isra' dan Mi'raj. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Isra' ayat 1. Alhamdulillah. Jadi Allah habaq dekat kita dalam Al-Quran. Salat adalah wajib. Bila kata salat adalah wajib, kena solat dah? Kita kena solat dah? Kalau kita solat menandakan kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak solat, kita orang beriman tak? Tak beriman. Solat menandakan takwa kita kepada Allah, taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk kitab pun lah. Nanti saya bagi las-las di belakang, insya-Allah. Baik, kita tengok tajuk yang pertama kita hari ini. Fasal yang pertama berkenaan sembahyang. Hukum sembahyang. Sembahyang tu solat lah. Sembahyang tu bahasa kita, bahasa Melayu. Solat tu bahasa Arab. Sebut solat pun sah, sebut sembahyang pun sah. Allah faham. Baik, yang pertama, hukum sembahyang. Apa dia sembahyang? Apa dia solat? Yang kata sembahyang tu apa dia? Apa dia solat? Apa dia sembahyang? Sembahyang dari segi bahasa tak ada kat dalam kitab tu tulis. Sembahyang solat dari segi bahasa ialah doa. Sembahyang itu adalah doa. Bila kita salat, kita sembahyang, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca surah Al-Fatihah, kita baca doa iftitah, doa dah. Kita baca tahiyat akhir, tahiyat awal, semua doa. Baca doa kunut doa dah. Itu dari segi bahasa. Yang kata salat tu adalah doa. Jadi peranan doa ni kena belajar. InsyaAllah nanti kita akan belajar peranan doa. Kalau bab doa ni kena belajar kitab tasawuf. Kitab tasawuf dia menceritakan tentang doa. InsyaAllah nanti sampai satu ketika kita akan belajar. Nak belajar semua sekali banyak, kita ambil pelan-pelan. InsyaAllah. Baik, sembahyang dari segi bahasa adalah doa. Dari segi istilah, sembahyang itu ada dalam kitab. Tengok Ustazah nak baca dalam. Sembahyang dari segi istilah, apa dia sembahyang? Dari segi istilah, sembahyang ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Apa dia takbiratul ihram? Lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu lafaz adalah wajib. Takbiratul ihram rukun solat yang ketiga. Rukun solat yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tu wajib tak sunat? Wajib. Rukun solat yang keberapa? Ketiga. Apa dia takbiratul ihram? Takbiratul ihram ialah lafaz Allahu Akbar. Nanti kita belajar yang tu rukun apa? Rukun salat ada 13. Jadi rukun salat ada 13 dibahagikan kepada 3. Rukun qalbi, rukun qawli dengan rukun fi'li ada 3. Nanti kita hurai. Tak masuk lagi tajuk tu. Ni baru cerita pasal apa dia salat, apa dia sembahyang. Sebab tu kelas ni tak boleh penting. Penting dia ketinggalan. Tuan-tuan tak patah balik dah nak. Banyak kita nak belajar. Sebab benda ni harian kita, amalan harian kita. Baik, bila dia kata sembahyang ialah beberapa perkataan, makna dia kena ada perkataan
dan perbuatan. Salat kita mesti kena ada perbuatan. Iktidal, rokok, sujud itu adalah perbuatan. Perkataan tu lafaz Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah, bagi salam, semua tu adalah perkataan. Suara yang keluar daripada mulut kita, telinga kita dengar. Kanan dengan kiri ni telinga kita dengar. Untuk orang dengar, telinga kita dengar. Nanti kita urai satu persatu. Baik. Yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Kena sudah dengan apa? Salam. Salam yang pertama. Salam yang pertama. Salam yang pertama adalah rukun. Rukun solat yang ke berapa? Rukun solat yang ke-12. Rukun solat semua 13. Rukun solat yang ke-12 adalah salam. Memberi salam sebelah kanan. Rukun 13 tertib. Maka bermulanya salat mula dengan takbiratul ihram. Bila takbiratul ihram kita angkat tangan, pasal apa? Nombor 1 duduk niat. Angkat tangan ni sunat. Nanti saya dah cerita. Angkat tangan ni sunat. Tak angkat tangan sah dah semayang? Sah. Tapi kita ni belajar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata dalam solat ada 3 perkara. Dalam solat kita kena jaga berapa perkara? 3. Yang pertama kita jaga rukun kita bagi cantik. Yang kedua kita jaga sunat ab'ad, doa qunut. Kita jaga perkara-perkara sunat ab'ad. Yang ketiga kita jaga sunat hai'ah. Tiga-tiga ni kena buat tak? Kena tak? Kena. Walaupun sunat ab'ad, kalau kita tak buat, sah tak sembahyang kita? Sah. Tetapi cacat. Tahu tak cacat? Tak sempurna. Cacat tu tidak sempurna. Contoh kalau kita solat, kita sembahyang subuh, kita tak baca doa qunut, sah tak sembahyang kita? Sah. Tetapi cacat. Apa maksud cacat? Solat kita tidak sempurna sebab kita tak buat sunat ab'ad. Walaupun sunat, bila kita buat solat kita jadi sempurna, cantik. Doa qunut tu doa. Rugi kalau kita tak buat. Bila kita solat, kita buat tak sunat hai'ah? Buat tak sunat hai'ah? Buat tu yang tu angkat tangan tu. Bila kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah tu lafaz rukun. Niat dalam hati tu rukun. Yang tangan kita angkat tu apa dia? Sunat hai'ah. Pasal apa kita buat? Sunat saja. Pasal apa kita buat? Pasal Nabi buat. Sebab tu sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu, salatlah kamu. Kama ra'aitumuni usalli, seperti mana kamu melihat aku salat. Memanglah kita tak tengok direct dengan mata kita, tapi ulama kita, Imam Syafi'i bawa mai dekat kita cara-cara salat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita salat macam Rasulullah buat. Rasulullah buat sunat-sunat hai'ah dalam sembahyang tu, Rasulullah buat dah? Buat. Jadi kita kena buat dah? Buatlah. Bila kita salat, kita jaga rukun salat kita. Kita buat sunat ab'ad dengan sempurna. Kita buat sunat hai'ah, walaupun dia sunat, buat dapat pahala sunat, tak buat, tak menjejaskan salat kita, tak batal pun solat kita. Tapi bila kita buat sunat hai'ah, kita salat macam Rasulullah. Sebab Rasulullah buat tak sunat hai'ah? Ni Rasulullah angkat dah tangan? Angkat. Masa nak rokok Rasulullah angkat tangan tak? Angkat. Jadi kita ikut Rasulullah. Bila kita ikut Rasulullah, maknanya salat kita ikut salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang kita nak kena jaga solat kita, kena belajar bagi khatam tiga-tiga tu. Rukun solat, sunat ab'ad, sunat hai'ah. Bagi cantik tiga-tiga tu. Sunat hai'ah bukannya sikit. Ada 22 sunat hai'ah. Nanti kita ada dalam kitab ni semua nak.
Senarai tengok. Buat cukup tak 22? 22 sunat hai'ah tu walaupun sunat hai'ah, buat dapat sunat, tak buat tak, jejah pun solat kita, sah solat kita. Tapi kita cek tengok, buat list. Buat semua ke tak buat semua? 22 sunat hai'ah tu buat semua ke tak? Nah, insya-Allah. Kalau dah kita boleh buat semua, alhamdulillah, sempurna solat kita. Cantik solat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah teruk-teruk pun. Buat setakat mana kita boleh buat. Kita belajar, kita buat pelan-pelan, kita jaga. 3 perkara tu rukun, sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Apa yang mazhab kita Imam Syafi'i bawa mai kat kita, ajak kita ikut dengan sempurna. Insya-Allah salat kita akan sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita tengok lagi. Dia kata disudahi dengan salam menurut syarat-syarat yang tertentu. Bila kita salat, mulai dengan perkataan dan perbuatan. Bateri habis ke merah pada ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana terzatak bateri baru ni tak saya beli. Merah dah, lagi habis yang suara. Baik, dia kena bateri yang besar tak? Bateri besar tu. Saya beli baru ni, saya tak ingat. Saya letak kat sini asal. Beli 4 biji baru ni. Okey, baik, kita sambung sikit lagi nak. Baik, sempurnanya solat kita bila kita mula dengan perkataan dan perbuatan, kita sudahi dengan salam mengikut syarat-syarat tertentu. Makna dia syarat-syarat tertentu tu kita kena lah ikut syarat dia bagi elok. Eloklah, sempurnalah solat kita. Baik, tengok yang kedua. Apa hukum sembahyang? Hukum kita solat tu apa hukum dia? Apa hukum sembahyang kita? Hukum sembahyang itu terbahagi kepada 3 bahagian. Kita solat ni ada 3 hukum. Yang pertama, fardu ain. Apa makna fardu ain? Fardu wajib ain atas diri kita. Wajib atas tiap-tiap individu. Itu makna fardu ain. Wajib atas diri kita. Ain ni diri kita ni. Setiap orang yang mukallaf, maka wajib atas diri dia salat sembahyang. Iaitu sembahyang 5 waktu pada sehari semalam. Sembahyang apa? Sembahyang 5 waktu sehari semalam. Yang mana salat tersebut bermula dengan subuh, zahar, asar, maghrib dan isyak. Ikut waktu-waktu yang ditentukan. Hukum dia wajib. Bila kita wajib, makna dia wajib ni kita kena buat lah. Makna dia bukan suka baru nak buat, tak suka tak buat, tak boleh. Wajib makna dia rutin harian kita. Masuk waktu kita kena salat. Baik, yang kedua. Hukum yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah, apa makna fardu kifayah? Mami, apa makna fardu kifayah? Oh. Fardu kifayah seorang buat, orang lain tak payah. Apa maksud dia seorang buat, orang lain tak payah? Pandai musilah tu no. Fardu kifayah iaitu sembahyang jenazah. Sembahyang orang mati, sembahyang jenazah. Kalau dalam satu kampung ni, dalam satu kampung ni, qaryah ni ada seorang saja yang melaksanakan solat jenazah, maka orang lain tidak berdosa. Orang lain tak pergi berdosa tak? Tak berdosa. Dia ada wakil dah seorang. Tu yang kata seorang pergi, orang lain tak payah. Kalau wajib, kemudian satu kampung kena sembahyang sunat jenazah. Itu fardu kifayah. Fardu tu wajib. Kifayah ni makna dia kalau dah ada seorang saja yang wakil dalam kampung tu, orang lain tak pergi pun tak berdosa dah. Sama juga ngaji ilmu fardu ain, ngaji ilmu tajwid. Kalau dalam kampung tu ada seorang pergi mengaji, selamatlah satu kampung tu. Tapi kalau dalam satu kampung tu tak ada seorang pun pergi mengaji, tak selamat satu kampung.
Sebab perkara-perkara yang wajib, yang fardu. Macam kita belajar fardu ain fiqh ni. Apa hukum belajar fiqh? Apa hukum kita belajar fiqh? Fiqh ni ibadah. Apa hukum kita belajar tauhid, akidah? Apa hukum kita belajar tasawuf? 3 perkara ni. Fardu ain. Ni yang main ngaji hari ni hukumnya fardu ain. Wajib atas tiap-tiap individu. Mengaji fiqh, mengaji tauhid, bab akidah, bab rukun iman, bab bab sifat 20, wajib, bukan sunat, wajib fardu ain. Bila dengar saja ada kuliah berkenaan fiqh, tauhid, tasawuf, lah mengaji. Sebab dia hukum dia fardu ain. Apa makna fardu ain? Wajib atas diri kita sendiri. Tiap-tiap individu wajib atas diri dia. Jadi kalau ada kesempatan pergi mengaji, memang hukum dia wajib, berkadan untuk akhirat kita nanti insya-Allah. Baik, yang ketiga, hukum sembahyang ni yang ketiga sunat. Hukum dia sunat. Apa dia yang menjadi sunat kepada kita? Iaitu beberapa sembahyang yang sunat, seperti sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya tu sunat, tapi penuh tak masjid? Sembahyang raya penuh tak? Penuh masjid. Dan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih sunat ke wajib? Sunat, tapi barakah dia banyak, keberkatan dia banyak. Tu pakat berebut di sembahyang tarawih tu, penuh masjid sembahyang tarawih tu. Sebab keberkatan salat tarawih tu. 3 hukum ni. Maknanya dia sembahyang yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga sunat. Tu hukum salat kita. Baik, dia ada kaitan bab solat ni tentang akhirat kelak. Akhirat kelak saya sudah bagi hadis dia ada hadis sorry. Kita baca dulu ya. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Sembahyang fardu dan waktunya. Apa dia sembahyang 5 waktu itu? Yang kata fardu ain tadi itu yang wajib atas tiap-tiap individu. Wajib solat iaitu sembahyang 5 waktu. Yang pertama zuhur, yang kedua asar, yang ketiga maghrib, yang keempat isyak, dan yang kelima subuh. 5 waktu ni ada berapa rakaat? Kita sembahyang sehari semalam berapa waktu? Berapa waktu? 5 waktu. Berapa rakaat? Berapa rakaat? 17 rakaat. Ingat tu. Nek Paiso. Soalan cukup mah. 17 rakaat. Berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? Berapa kali? 17 kali lah. Bila kita salat sehari semalam 5 waktu, dia ada 17 rakaat. Sehari semalam sembahyang waktu ni tak kira sunat lagi ni. Kira yang waktu saja. 5 kali sehari semalam. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Sebab apa baca 17 kali? Sebab 17 rakaat. Tu kena ingat, kena tahu. Baik, bila kita salat, kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah rukun ke sunat? Rukun ke sunat? Rukun. Bila kata surah Al-Fatihah rukun, kita salat sehari semalam 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Kena belajar tak surah Fatihah? Kena belajar tak? Baca kena betul tak? Kena jaga makhraj dia, kena jaga huruf dia, kena jaga tajwid dia. Bermula dengan, kalau kita mazhab Imam Syafi'i, mula dengan apa? Ayat yang pertama apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan duk kiam-kiam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu. Laju kami. Kiam-kiam tu tak ada nak kata apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar bismillah tu tak jelas.
Kena sebut bagi elok-elok ada hukum sin, hamas. Kalau dulu ngaji mahmus kan? Dan ni ustaz suka sebut hamas. Sama lah nak. Hamas dah, mahmus satu juga. Sebut bagi jelas. Keluar angin. Bis. Ni tak ada nak kata bis. Bismillahirrahmanirrahim. Sin tak dengar pun. Kan automatik. Sembahyang ni auto. Tekan switch jalan. Fatihah tu biasa lah kan? Memang selalu nak sebut. Walaupun biasa, kena baca. Ikut tartil elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Terus pun buat lagu. Tapi baca bagi je jelas. Bagi ada hukum dia. Ada hamas dia. Ada ra tebalnya. Ada ma'arifnya. Semua kena jaga. Sebab bila kita belajar surah Al-Fatihah, kena belajar dengan betul. Mak lazim kalimi musaqqal. Walaupun naik lidah ke langit tapi tak dengung, tekan saja ke langit turun balik. Walambulin. Sederhana je. Berarti ma'arif sukun. Dha tu mak lazim kalim musaqqal, 6 harakat. Kena baca begitu. Kita akan belajar satu persatu. Walaupun kita rasa surah Al-Fatihah ni Allah senang je. Dengar surah Al-Fatihah senang dah? Senang saja. Sebenarnya susah. Ustazah pernah baca surah Al-Fatihah di Madinah. Bila kita pergi masa Ustazah buat haji 2018, waktu asar, selepas solat asar, Ustazah ni rajin duduk kat tiang-tiang. Ustazah Madinah ni lah. Ustazah ni mereka tok guru ustazah ni semua syekh di Madinah tu. Jadi setiap lepas asar mereka akan duduk kat tiang-tiang mengajar, bukan mengajar belajar yang dah tentu dah ada. Pelajar ni memang macam kita lah kan. Siapa nak belajar pergi duduk. Pergi saja duduk dekat ustazah ni. Ustazah Arab lah. Jadi daripada dah dekat tiang tapi duduk dekat situ, hari ni dia suruh kita baca seorang. Dan hari itu Ustazah duduk, grup ni tak ramai. Ustazah duduk, Ustazah nak dia dengar Ustazah baca surah Fatihah. Kita rasa surah Fatihah kita tu elok dah. Kita rasa elok dah surah Fatihah kita. Baca tapi ketak ayat mah. Ketak nak baca tak tok guru Arab ni. Ustazah Arab ni ketak. Tapi bila kita baca dia dengar, kita baca kan. Sampai dekat mana bila kita baca tu? Sampai dekat waladhdallin. Kalau waladhdallin kita selalu lidah kita lencong sikit kan. Walam ada. Arab dia tak ajak macam tu. Dia tak boleh lencong macam tu. Dan bila saya tengok Syekh Qayyum pun ajak benda yang sama. Dia ajak sampai dia ambil bentuk lidah asal ni lah. Buat bentuk lidah kan. Okey. Tengok lidah ni. Tu. Tunjuk lidah ni macam mana nak letak lidah tu. Nak sebut dha. Walau jangan walau, dia tak bagi herok sampai macam tu. Dulu kita mengaji kan sengit kan? Sengit mulut-mulut. Kita pun mengajaklah sengit mulut-mulut kan? Sebenarnya bila Ustazah baca di Mekah ni tak boleh sengit sampai. Memang dia lencong tapi tak lencong sampai sengit mulut. Itu nak mengaji hakikah. Kenapa betul juga Alhamdulillah Ustazah dapat baca surah Al-Fatihah dengan surah Al-Mulk dekat Ustazah di dalam Masjid Nabawi itu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita nak pergi itu rezeki lah. Kalau kita masuk Masjid Nabawi, selalunya mereka akan ada di antara asar dan maghrib. Sampai dekat nak azan maghrib belum pergi dah. Siapa nak ngaji pun boleh. Tapi orang Malaysia payah nak jumpa. Mau penakut. Sebab dia kena baca seorang-seorang. Yang ada Indun orang Arab lain. Mereka baca subhanallah tak betul pun. Tapi semangat tu pergi duduk depan ustazah tu nak baca. Kalau orang Malaysia malu, takut baca tak betul, kena teguh. Tu kelemahan orang Malaysia. Dia tak tahu waktu tu lah dia kena rebut peluang pergi duduk depan Tok Guru sana tu. Bukan senang nak dapat Tok Guru Arab Madinah. Yang lepas ustazah-ustazah ni mengaji berguru dengan guru-guru Masjid Nabawi. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sonok nak ustazah kalau siapa pergi umrah ustazah tengok ada tak ustazah pergi duduk. Nabi duduk. Jangan takut ambil Quran siap-siap ni standby nak baca. Tapi memang kena baca setiap orang. Lepas tu dia ajak pula tajwid tapi dalam bahasa Arab lah tak apalah dengar pergi lah. Dia ajak bab apa ni tajwid sebagainya seronok.
kalau dapat mengaji kat ustazah-ustazah tu. Baik, sambung lagi. Terangkan waktu-waktu sembahyang fardu itu. Terangkan waktu-waktu sembahyang fardu itu. Saya ingat dulu kalau saya mengaji kan, mengaji di pondok saya lah. Ustaz, kebanyakan Allah yang raham untuk buku saya. Dia akan ajak kita tu tak botol. Botol ayam kan, kat panah kan. Nak tengok bayang. Nak tengok bayang panjang ke pendek ke. Pernah buat tak? Anak-anak mungkin tak pernah buat. Ibu-ibu pernah buat tak? Letak botol ke, letak kayu ataupun berdiri sendiri ke dekat panah tu tengok bayang. Nak menandakan waktu zuhur ke, waktu asar ke. Kalau mengaji dulu, Tok Guru ajar dulu. Praktikal nama dia. Tu tengah panah ni tak panah tak boleh buat. Dia kena panah betul. Panah tu duduklah tengah panah, dia akan ada bayang. Bayang tu menunjukkan arah kiblat kita yang betul. Diri ya kat panah tu. Kadang-kadang kita tengok bayang kereta ke kan, ada kan. Tapi orang Allah ni tak gaduh lah, semua ada takwim. Ada jam, ada takwim, siap habaq masa ikut je kan. Tapi kalau mengaji dulu, memang kena buat praktikal. Buatlah diri, tak ada botol diri. Kalau ada botol praktikal tak, botol tengok bayang botol tu. Kalau kita berdiri pun tengah panah, kita nampak bayangan kita. Ni ilmu ni lah, ilmu yang belajar pada kitab ni. Ni tak panas, kalau panas boleh pakai diri kat orang tu. Nak berdiri siapa nak tengok bayang. Baik, kita tengok. Terangkan waktu-waktu sembahyang fardu itu. Waktu-waktunya adalah seperti berikut. Kita ambil yang pertama, sembahyang zuhur. Kena tahu, walaupun kita mudah lah ni ada takwil sebagainya, kita kena belajar ilmu. Tak rugi kita mengaji. Sembahyang zuhur, waktunya mulai daripada tergelincir matahari. Zuhur mula daripada tergelincir matahari daripada tengah-tengah langit. Maka matahari di tengah-tengah langit itu apabila tergelincir, maka masuklah waktu zuhur. Kita lah ni duk perhatikan matahari. Duk kita tengok takwim, tengok jam, masuk dah zuhur. Dengan azan masuk dah zuhur. Waktunya mulai daripada tergelincir matahari daripada tengah-tengah langit hingga mana? Zuhur tu waktu dia sampai macam mana? Sebelum nak masuk asar. Hingga bayang sesuatu itu. Dia bayang kita, kalau kita duduk tengah panah, kita nampak bayang kita. Hingga bayang sesuatu benda itu sama panjang dengannya. Ni cara tak ada takwim lah. Pergi berjalan mana-mana kan, nak sembahyang kan, masuk ke tak lagi, cuba pergi berdiri kat panah tu. Tengok bayang tu sama panjang tak? Kalau bayang tu sama panjang dengan kita berdiri, makna dia habislah waktu waktu zuhur. Makna dia kata hingga bayang sesuatu benda itu sama panjang dengannya selain daripada bayang-bayang ketika matahari di tengah-tengah langit. Masa bayang tengah hari di tengah langit itu gelincir, tapi masa kita berdiri, kita tengok bayang kita sama panjang dengan kita, maka waktu zuhur dah habis, bermulalah waktu asar. Kalau dulu memang macam tu, mana nak ada takwim ngaji dulu. Takwim tu ada tapi tak sampai. Takwim ke ni kan, harap ke azan masjid kalau dekat dengan masjid. Kalau masjid jauh, makna dia kalau kita mengaji dulu, mengaji pondok sebagainya, macam inilah kita praktikal cara mengukur waktu. Dululah ni tak payahlah, ni mudah semua. Allah bagi kat kita mudah. Mudah semua, nak solat mudah, semua mudah. Ada alat bantuan untuk kita permudahkan solat kita. Baik, yang kedua. Dia kata tak habis lagi. Waktunya mulai daripada bayang-bayang sesuatu benda itu lebih panjang daripadanya. Ini mana silap dah. Dia kata selain daripada bayang-bayang ketika matahari di tengah-tengah langit. Okey, yang kedua, sembahyang asar. Sembahyang asar waktunya mulai
daripada bayang-bayang sesuatu benda itu lebih panjang daripadanya. Tadi bila habis waktu tadi kan, habis waktu ada bateri. Sasa ada bateri tak? Ha? Sasa rasa tak kat bawah ni ada. Tak ada. Tak rambut tengok tak ada. Tak apa. Merah dah ni bateri kurang. Baik, tak apa. Waktunya mulai daripada bayang-bayang sesuatu benda itu lebih panjang daripadanya. Tadi sahar tadi, elok saja bayang-bayang kita sama panjang, maka habislah waktu sahar. Apabila bayang-bayang benda tu lebih panjang daripada kita, lebih panjang, maknanya kita berdiri kan, tengok-tengok bayang tu lebih panjang daripada kita. Balik ni try buatnya. Waktu panas lalu, waktu zuhur lah. Waktu zuhur dengan asar kan, cuba berdiri tengok. Nampak tak bayang-bayang kita panjang sikit? Bila bayang-bayang tu lebih panjang sikit daripada kita, maka masuklah waktu asar. Tu ngaji cara dulu. Kena ngaji juga. Walaupun Allah mudah lah ni kan, Allah bagi kita mudah. Dengan azan ada takbir sebagainya, kita kena ambil tahu juga. Dia kata, mulai daripada bayang-bayang sesuatu benda itu lebih panjang daripadanya hingga masuk matahari, hingga tenggelam matahari. Tenggelam matahari, habislah waktu asar, masuklah waktu maghrib. Jadi macam mana pula kita nak tengok waktu maghrib? Waktu maghrib kita nak tengok macam mana? Sebab itulah kadang-kadang kita ni kena bawa juga anak-anak pergi pantai, pergi tengok macam mana matahari jatuh. Itu kita tunjuk ke anak kita tentang kebesaran Allah. Kita mengaku bahawa Allah yang menjadikan alam ini, kebesaran ciptaan Allah. Macam mana bergeraknya matahari, macam mana matahari jatuh. Warna apa, cahaya apa keluar waktu matahari jatuh tu. Kadang-kadang kita pergi berjalan mana-mana naik kereta kan, sampai waktu maghrib tu, sebelum masuk maghrib, nampak tak di kaki langit tu warna oranye. Warna oranye tu tak lagi dah, asap lagi, tak masuk maghrib lagi. Baik, kita tengok sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib waktunya mulai daripada selepas sempurnanya masuk matahari. Bila dia tenggelam matahari, dia keluar warna kuning-kuning-kuning. Waktu kuning itu waktu matahari tengah nak tenggelam. Matahari tengah nak masuk. Dia kata mulai daripada selepas sempurnanya masuk matahari, hilang semua bulatan dia. Bulatan matahari itu tenggelam semua. Tenggelam apa bulatan matahari, kekuningan tadi pun tenggelam, sehingga terbit syafaq ahmar. Hingga sempurna. Bila dia tenggelam matahari, maka keluar cahaya warna apa? Kena pergi pantai ni orang ni. Kena pergi duduk tepi laut Ustaz. Pergi duduk tepi laut, jangan lala ni. Tu tak kata pergi duduk laut dah pila ni pula kan. Nantilah bila dah tak ada COVID sebagainya, dah aman dah kan. Negara kita dah aman daripada sebarang wabak penyakit, nantilah. Bawa anak-anak tak ada orang tua-tua, bawa cucu lah pula. Jom tu nak tengok ciptaan Allah, nak tunjuk ciptaan Allah. Tengok tu matahari jatuh, tenggelam matahari tu, carilah dekat yang ada surau tu. Jangan pergi tepi laut tak ada surau tu, payah pula nak liga maghrib lagi. Pergilah cari yang duduk dekat-dekat dengan surau kan. Pergilah tepi-tepi pantai mana kan. Kan ada surau ke ataupun ambil chalet yang dekat dengan surau kan. Tak pergi maghrib masuk tengok tenggelam, lari masuk nak solat maghrib. Sebab waktu dia singkat. Bila tenggelam hilang semua bulatan matahari itu, dia keluarlah cahaya merah. Dah ni bukan kita berjalan nak kereta. Kita nak kereta nak pergi Bali ke pergi mana kan dia nampak. Merah. Pasal tak? Merah tu. Merah tu waktu maghrib lah. Bila tenggelam matahari dia akan keluar cahaya
merah, nama dia Syafaq Ahmar. Ahmar itu merah. Syafaq Ahmar, dia keluar warna merah di kaki langit. Dia kata masuk waktu maghrib, bila keluar tenggelam matahari, tenggelam bulatan matahari tu, dia keluar Syafaq Ahmar tu hingga sempurna hilang cahaya ahmar. Makna dia bila maghrib tu dia masuk cahaya, dia keluar cahaya merah tu kan, bila tenggelam matahari ada cahaya merah, sehingga cahaya merah tu hilang. Cahaya ahmar tu, Syafaq Ahmar tu hilang. Bila hilang cahaya merah Syafaq Ahmar tu di kaki langit, maka habislah waktu maghrib. Selagi ada cahaya merah, selagi ada Syafaq Ahmar, maka maghrib ada lagi. Bila dah hilang Syafaq Ahmar, warna merah-merah tu, cahaya merah tu, maka timbullah gelap. Bermulalah Aisyah. Habislah waktu maghrib, bermula Aisyah. Baik, tengok waktu Aisyah. Sembahyang Isyak, waktunya mulai daripada sempurna hilangnya cahaya merah. Bila hilang cahaya merah, bermula Isyak. Apabila hilang Syafaq Ahmar, hilang cahaya merah di kaki langit, hingga naik fajar sadiq. Apa dia fajar sadiq? Fajar sadiq tu apa dia? Keluar fajar sadiq, maka masuklah waktu subuh. Keluar fajar sadiq fajar yang benar, maka masuklah waktu subuh. Masuk waktu subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang terakhir sembahyang subuh. Mana dia waktu sembahyang subuh? Bermula sembahyang subuh, waktunya mulai daripada naik fajar sadiq. Maka naik fajar sadiq, maka bermulalah salat subuh hingga mulai naik matahari. Waktu syuruk. Sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat apa? Jangan sebut sembahyang sunat syuruk pula. Syuruk tu makna dia terbit matahari. Maka bila kata syuruk, terbit matahari, waktu subuh bermula daripada terbit fajar sadiq sehinggalah terbit matahari. Bermulalah time terbit matahari, itulah adalah sembahyang sunat isyraq. Waktunya mulai daripada naik fajar sadiq hingga mulai naik matahari. Itu adalah waktu-waktu. Tu panah macam tu. Nampak bayang? Bayang tu dia masih tak panjang lagi. Kalau panjang tu baru dia masuk waktu asar. Dan ini 4 lebih kan, hampir dah nak masuk waktu asar. Baik, kita sambung sikit lagi kot. Sikit lagi. Adakah sembahyang itu wajib dikerjakan dengan segera apabila masuk sahaja waktunya? Adakah sembahyang itu wajib dikerjakan dengan segera apabila masuk saja waktunya? Tidak wajib. Kalau wajib, masuk waktu semua kena salat. Sebab tu hukum dia kena tahu hukum. Hukum dia tidak wajib. Masa masuk waktu tu, hukum dia bukan wajib, tidak wajib. Kalau wajib, maka masuk waktu siapa pun tak boleh leka. Semua kena terus salat. Macam kita hari ni, kita duduk dalam majlis fardu ain, belajar fardu ain, maka selesai kelas fardu ain baru solat. Tak semestinya kita masuk waktu terus mati. Sadaqallahul azim, kita sembahyang asar. Sebab kita dalam menuntut ilmu. Sebab itulah saya selalu sentuh. Bila kita pergi masjid, kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Cerita pergi dah berapa kali pun dia dah buat perangai sama juga. Bila kita pergi masjid, kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi kita pergi lambat. Kita pergi tak buru dah lagi.
Tok Guru ada dah mengajar lagi. Duduk tengah mengajar dah. Tok Guru duduk tengah mengajar dah. Kalau kita pergi masjid, Tok Guru tak mengajar lagi walaupun Tok Guru ada, tapi dia tak mula lagi. Boleh tak sembahyang sunat tahiyatul masjid? Boleh. Afdal. Afdal kita sembahyang sunat tahiyatul masjid menghormati masjid sebab Tok Guru tak mengajar lagi. Ni bila dia sampai, Tok Guru duk mengajar dah. Tok Guru dah ajar dah, tak kira lah mukadimah ke apa pun, Tok Guru dah mula mengajar. Dia buat apa macam dia masuk, dia pergi sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu. Kalau pagi tu sembahyang duha dulu. Tak boleh. Kita kena menghormati majlis ilmu. Hormat tu lebih, pahala dia lebih hebat lagi. Hormat majlis ilmu tu. Sembahyang tadi sunat. Yang majlis ilmu tu wajib, terutama fardu ain. Masuk masjid tu niat i'tikaf. Masuk masjid bila ada wudu, niat i'tikaf, dapat pahala dah. Selagi kita berada dalam masjid, kita niat i'tikaf, selagi itulah Allah, kalau Allah turun rahmat, kita dapat dah rahmat, dapat rahmat Allah. Sebab tu bila kita masuk masjid, kita baca doa. Langkah kaki kanan masuk masjid ni kelang-kelibut. Masuk masjid, langkah kaki kanan, keluar kaki kiri masuk masjid. Adab masuk masjid. Langkah kaki kanan bacalah doa. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Bila kita masuk masjid, kita minta Allah buka pintu rahmat kat kita. Kita masuk masjid, kita niat i'tikaf. Selagi kita ada dalam wudu, kita berada dalam masjid, kita akan mendapat rahmat Allah. Kita keluar lagi baca doa lagi. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Kita keluar daripada masjid, kita minta Allah kurniakan kelebihan kat kita. Apa yang kita belajar dalam majlis ilmu tadi, kita boleh bawa balik rumah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni dak masuk-masuk masjid tu Guru duk mengajar dah. Dia duk kira sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat duha. Dia rasa nak buat hajat, dia buat hajat. Sekali lagi pun dia pergi dengar kat Guru mengajar. Jangan buat macam tu. Taklah berdosa, tetapi kita menghormati majlis ilmu. Masuk tu dah lambat pergi duduk tu, dengar Tok Guru cerita apa. Habis Tok Guru mengajar lagi nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, tak boleh dah lah. Tapi pahala tu dah dapat. Sekali lagi kita buat sunat duha. Sunat duha pahala tu dah dapat, Allah tahu dah. Kita masuk masjid tu. Lainlah kalau kita pergi awal. Kalau pergi awal semua boleh buat. Tak ada masalah. Tapi masalah pergi lambat, maka kita hormat majlis ilmu tu. Tunggu dengar Tok Guru baca kitab. Itu kelebihan-kelebihan yang kita nak kena jaga bila kita masuk majlis ilmu. Baik. Faham mana untuk baca saya? Tidak wajib sembahyang itu dikerjakan dengan segera. Apabila masuk saja waktunya, kena faham no? Dia kata tidak wajib sembahyang itu dikerjakan dengan segera. Kalaulah tulis dalam kitab dia kata wajib, maka masuk waktu semua kena salat. Boleh tak lambat-lambatkan? Tak boleh lah, hukum dia wajib. Sebab tu kena faham kitab ajar, kitab kata masuk waktu hukum dia tak wajib lagi. Tak wajib. Bila hukum solat jadi wajib? Bila hukum salat jadi wajib atas diri kita? Bila? Apabila waktu hampir habis. Bila waktu salat tu hampir habis, jatuh hukum wajib atas kita menyegerakan salat tersebut. Tu baru waktu dia jadi wajib. Sebab apa? Selagi kita tak ada salat. Bila waktu hampir habis, maknanya waktu solat tu nak habis dah, ketika itu hukum solat menjadi wajib ke atas diri kita. Kena segerakan sembahyang, segerakan solat. Bukan bermakna tak wajib solat di awal waktu, dia buat tak apa, tak wajib kan? Tak wajib, tak payahlah sembahyang di awal waktu. Kena tengok pula hadis Nabi. Nabi kata apa?
Jadi makna dia, kalaulah kita tak salat di awal waktu, hukum dia tidak berdosa. Selagi waktu tak hampir luput, tak dah hampir habis, tak berdosa. Cuma bila waktu hampir selesai, hampir luput, hampir habis, maka ketika itu menjadi wajib atas diri kita. Kena menyegerakan salat. Baik. Tengok lagi dia kata apa. Kitab cerita apa dia kat kita ni? Mana dia? Tidak wajib sembahyang itu dikerjakan dengan segera apabila masuk sahaja waktunya. Bahkan ia harus dilambatkan hingga tinggal daripada waktunya itu hanya secukup-cukup untuk mengerjakan sembahyang itu. Maksud dia bukan dia suruh kita sembahyang lambat sampai habis waktu. Maksud dia waktu wajib apabila waktu solat tu hampir luput. Maka pada ketika yang sedemikian, kalau waktu dah hampir luput, dekat nak habis dah waktu solat tersebut, maka hukum dia wajiblah sembahyang itu dikerjakan dengan segera. Kerana soalan Pak Isra dia tanya macam tu. Apa hukum solat ketika solat dia sebut? Solat ketika awal waktu, apa hukum dia? Wajibkah sunnah juga? Adakah wajib? Pakat wajib. Wajib semua. Yang kena soalan-soalan Pak Isra macam tu lah. Kemudian dia kata lagi, tetapi, ada tetapi tu, walaupun sembahyang di awal waktu tu hukum dia tak wajib, tetapi, ada tetapi, sebaik-baiknya ialah sembahyang itu dikerjakan apabila masuk sahaja waktunya. Masuk saja waktu, kita segera salat. Yang tu lebih afdal. Apa makna afdal? Lebih baik, yakni pada awal waktunya. Yakni pada awal waktunya. Baik, kita tengok hadis Nabi SAW. Sebab apa kita solat di awal waktu? Sabda Nabi SAW, qalat su'ilan Nabi SAW, ayyul a'mali afdalu? Qala as-salatu li awwali waqtiha. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa Nabi kata? Sabda Nabi SAW, ditanya Nabi. Ada seorang sahabat ditanya Nabi SAW, ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, apakah amalan terbaik? Ayyul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling baik di sisi Allah? Kita ni buat amal ibadat ni banyak. Semua dapat pahala, semua baik-baik. Tapi sahabat ni tanya, ya Rasulullah. Bila ditanya qalat su'ilan Nabi, bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling baik, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawab Nabi, as-salatu li awwali waqtiha. Salatlah di awal waktu. Jadi Nabi habaq kat kita, siapa nak amalan yang paling baik di sisi Allah, apa dia? Salatlah di awal waktu. Dapatlah pahala banyak. Sebab Nabi habaq kat kita. Ada hadis Nabi, hadis ni adalah hadis sahih. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, makna dia hadis sahih. Baik, bila kita kata berkenaan solat di awal waktu, saya ingat satu lagi hadis. Saya tak ingat hadis dalam dalam dia punya sanad dia. Ada satu lagi hadis Nabi, apabila Rasulullah ditanya, apakah amalan yang paling baik di sisi Allah? Dan banyak-banyak amalan kita kan. Amalan apa yang paling baik di sisi Allah?
Amalan yang kita buat, Allah memberi keberkatan kepada kita. Allah bagi barakah kepada kita. Apakah amalan? Amalan yang paling baik di sisi Allah, jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 amalan. 3 amalan yang kita nak kena buat. Yang pertama, salat di awal waktu. Sebab tu hadis tentang salat di awal waktu ni banyak. Salat di awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua ibu bapa. Dengar dah, berbakti kepada kedua ibu bapa adalah amalan yang paling baik di sisi Allah. Makna dia, siapa yang masih ada mak ayah, berbaktilah pada mak ayah kita. Terutama ketika mak ayah kita tak sihat. Korban waktu kita masa kita jaga mak ayah kita. Siapa yang masih ada mak, masih ada ayah, berbaktilah kepada mak ayah. Allah tahu siapa yang ikhlas berbakti pada mak ayah dia. Allah tahu. Tak habaq Allah tahu. Siapa yang ikhlas berbakti pada mak ayah dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ganjaran yang hebat Allah bagi. Ustazah ada 2-3 cerita yang nanti Ustazah akan share. Macam mana kita tengok seorang lelaki ni, orang kulim je. Orang kulim saja, orang high tech saja. Meninggal di Madinah. Buat umrah dulu di Mekah. Buat umrah di Mekah, kemudian selesai umrah terus ke Madinah. Meninggal di Madinah dan dikebumikan di Baqi, di perkuburan Baqi. Isteri dia jemaah Ustazah. Subhanallah. Ustazah korek, Ustazah memang suka tanya. Sebab dia on the way balik, dia pergi umrah 2000, tak lupa 2019 kan, 2018. Bulan 12 2018, kalau tak silap Ustazah 18 hari bulan 12 Umi dia meninggal di Madinah. Bila dia balik sampai ke Selangor, adik-beradik dia duduk di Selangor, dia call Ustazah nikah ni, suami nikah ni meninggal di Madinah sebagainya. Dia cerita sampai kat dekat Malaysia tu, sampai Selangor dia telefon saya, macam mana Ustazah, edah saya sebagainya. Suami dia ni saya saja bila dia 2-3 kali saya sembang dengan dia. Saya tanya, Ustazah memang cemburu lah tengok siapa yang meninggal di Madinah dah buat umrah. Bayangkan barang siapa dah mengerjakan umrah, buat umrah dah, selesai umrah, bersih seperti kain putih. Allah gugur dosa seperti kain putih. Tak ada dosa. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita habis selesai umrah, dosa kita Allah hapuskan semua. Allahu Akbar, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Bila selesai, kita menuju ke bumi Madinah. Bila menuju ke bumi Madinah, kita duduk di Madinah, kita ziarah Rasulullah. Kita masuk dalam Raudhah. Raudhah merupakan taman syurga yang pertama ada di mana? Di dunia. Dan akan dikembalikan semula ke syurga Allah. Raudhah. Masuk pula dalam Raudhah, ziarah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat nak, setiap kali kita dijemput oleh Allah, kita sampai di bumi Madinah, kita masuk saja ke dalam Raudhah, kita ziarah saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita menziarahi Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan ketika itu bila kita bagi salam kepada Rasulullah jawab salam kita. Kita selawat kepada Rasulullah bagi syafaat kepada kita direct. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan lelaki ni meninggal di Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian orang hospital tu kata apa? Kata dekat-dekat dia. Dia kata suami dia ni memang dah menjadi, orang kata apa, kekasih Allah, kekasih Nabi. Sebab apa? Bila dia dah melaksanakan ibadat umrah, kemudian dia meninggal di Madinah, dia dikebumikan di perkuburan Baqi'. Baqi' tu makna dia pintu, perkuburan Baqi' tu berhadapan dengan
maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubah hijau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat kan? Antara amalan dia, nak tahu amalan dia buat apa? Amalan yang dia buat masa dia hidup di dunia ni, ada juga amalan yang lain banyak. Kenalah jaga solat sebagainya, berbakti pada mak ayah dia. Dia kerja jawatan tinggi kan. Dia kerja jabatan hutan kalau tak silap saya. Jawatan dia tinggi. Tetapi walaupun dia kerja, balik kerja tidak mau. Dia akan berulang alik ke rumah mak dia. Jauh juga tu rumah dia dengan mak dia. Jaga mak dia, berbakti kat mak dia sehingga akhir hayat mak dia. Sebab tu kadang-kadang kita dalam pengorbanan kita ni, kadang-kadang orang tahu mak ayah dia sakit, sanggup korban, berhenti, bukan berhenti kerja, ambil cuti tanpa gaji, semata-mata nak jaga mak ayah kita ketika terlantar sakit. Tinggal semua kerja buat kita sebab apa? Kita nak berbakti pada mak ayah. Sebab apa? Dia merupakan amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang siapa yang ada mak, siapa ada ayah, rebut peluang. Peluang yang kita memang dia punya pahala ganjaran dia Allah akan bagi cash. Sebelum di akhirat kelak ni Allah bagi di dunia ni. Terutama ketika kita nak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, apa dia? Berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah. Apa makna jihad? Kita berjihad pada jalan Allah. Kalau kita mampu, kerjalah, buatlah haji. Haji muka jihad kita pada jalan Allah. Kalau kita tak mampu lagi, haji ikut turn. Ikut turn kan? Ikut jemputan Allah. Jemputan Allah tu satu. Kemudian ikut turn lah, kita daftar bila. Kita tak boleh nak pergi haji, kita mampu, kita buatlah umrah itu jihad. Jihad kita. Kalau kita mampu. Duit ni tak pernah ada, tak pernah cukup. Nak tunggu duit cukup ni tak tahulah bila. Tapi kalau rasa tekad ada, nawaitu ada, ya Allah ni nak pergi buat umrah. Walaupun haji tak tahu bila nak dapat, ni nak buat umrah. Tak apa lah nak tunggu haji ni, kita tak tahu bila Allah nak jemput kita. Turn kita pun tak tahu, dengan tengok tahun ni pun tak boleh buat haji kan. Kita tak tahu ujian yang Allah nak bagi. Jadi kalau kita ada waktu, ada sikit rezeki, pergi dulu umrah. Kita buatlah dulu orang panggil haji kecil. Tak apalah haji kecil pun. Kita dapat rasa nikmat melihat Kaabah. Kita rasa nikmat masuk Raudhah, ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita duduk dalam majlis ilmu taman syurga yang kedua. Taman syurga yang pertama Raudhah, taman syurga yang kedua ni kita ni lah. Kita main majlis ilmu, kita berada dalam taman syurga yang kita bina, kumpul nak bawa balik. Kita nak bawa pergi ke syurga Allah nanti insya-Allah. Lagi habis balik tu, habislah taman syurga hari ni. Esok buat pula taman syurga baru. Tetapi Raudhah kekal. Sampai, bukan kata kekal, dia yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja yang kekal. Maksud dia Raudhah ni ada. Selagi ada Raudhah, selagi itulah ada taman syurga. Selagi tidak berlaku kiamat, maka Raudhah tu ada tak? Ada insya-Allah. Maqam Rasulullah SAW ada dalam Raudhah tu. Maqam Sayyidina Abu Bakar, maqam Sayyidina Umar ada. Bukan maksud dia kekal selama-lamanya, tak. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kekal, kita akan hancur lebur. Kita akan mati. Baik, wallahu alam. Ada lagi yang Ustazah nak share bab solat tu, nanti kemudian kita sambung lagi, kita bagi hadis lagi insya-Allah. Dah pukul berapa dah ni? Pukul tak pukul 5 lagi. Sebenarnya pukul 5 dah. Tak apa, baik. Tanda. Mana kita berhenti kat selesai? Kita berhenti tadi. Nanti kita akan sambung apa dia sembahyang adaan dengan qadaan. Ada beza nah. Alia, mana Alia? Mak kamu nak pergi kerja dah. Pergi jumpa mak kamu dulu. Pergi ke belakang sana. Pergi ke belakang tu jumpa mak kamu dulu.
Baik, insyaAllah kita akan sambung apa dia sembahyang adaan. Sembahyang adaan yang kita sebut adaan. Kemudian apa beza dengan qadaan? Ada perbezaan adaan dengan qadaan. Apa makna dia? InsyaAllah kita akan sambung nanti, insyaAllah. Kemudian nanti kita akan masuk waktu-waktu haram sembahyang, syarat sah sembahyang, masuk rukun sembahyang, masuk rukun sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu yang seronok sangat kita nak ngaji. Sebab kita nak tengok setakat mana salat yang kita buat dah. Adakah solat kita buat tu ikut kitab betul, ikut apa yang Imam Syafi'i bawa mai kat kita. Sebab solat ni kalau kita tengok tambah kita pergi Mekah kan, macam-macam. Betul tak? Kalau kita pergi umrah pergi Mekah macam-macam. Depa solat tak tutup kaki pun sah. Sebab depa mazhab lain. Pakai tudung jarang pun sah. Tapi kita Imam Syafi'i kena cantik, kena orang kata apa sampai orang Arab pun tengok nampak sempurna pakaian kita, aurat kita, subhanallah. Sebab tu kalau kita pergi umrah, dagu ni kena tutup. Boleh tak tawaf buka dagu? Tak boleh. Tawaf kalau buka dagu tak sah tawaf. Sebab tu kalau dalam buku haji dia akan sebut antara aurat kita kena jaga di bawah dagu waktu kita tawaf. Sebab tu bab haji umrah memang kena belajar lagi. Insya-Allah saya akan buat telah haji dan umrah. Bila haji dan umrah ni bukan bermakna kita nak pergi umrah dah. Kita nak pergi haji dah, belajar saja. Belajar 5 tahun pun dia tak akan habis. Kita belajar satu yang ustazah pegang. Daripada dulu ustazah pegang. Bila kita hadir ke dalam majlis ilmu bab haji dan umrah, Allah akan mempercepatkan jemputan kita. Itu yang ustazah pegang daripada dulu. Tak payah pergi je. Kita tak tahu nak pergi umrah bila. Kita tak tahu nak pergi haji bila. Kita tak tahu. Yang tu semua jemputan Allah. Allah tak jemput. Bayar duit banyak mana pun Allah tak jemput. Kita kaya macam mana pun, kita dah urus urusan semua macam mana pun, Allah takkan jemput selagi kita bukan jemputan Allah. Sebab tu dia sebut labbaik Allahumma labbaik. Itu makna dia apa? Aku datang menyahut panggilanmu ya Allah. Aku datang menyahut panggilanmu ya Allah. Bila kita pergi labbaik Allahumma labbaik, panggilanmu itu adalah jemputan Allah. Kalau nama kita tidak tersenarai jemputan Allah, sampai tak sana? Tak sampai. Nama kita tu ada tapi tak sampai turn lagi dalam jemputan Allah. Allah bubuh dah sebab kita dah niat. Allah dah bubuh dalam senarai sebab kita ni niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan kita, perbuatan kita kena mula dengan niat. Bila kita mula dengan niat, pasang niat, aku teringin nak umrah, aku teringin nak pergi haji ya Allah. Minta dekat Allah. Jadi Allah masuk di nama kita dalam list. Masuk dah. Cuma tak sampai lagi jemputan. Bila sampai jemputan Allah, macam mana pun duit tak cukup pun dia boleh pergi. Sebab yang ni kalau kita nak share, ada satu jemaah yang pergi haji dengan Ustazah tahun 2018. Dia balik haji tu dia share, kami ada reunion pula. Balik haji ada reunion pula di Masjid yang Merah. Dia share di depan. Dia kata apa? Saya bila dapat tawaran nak pergi haji ni, duit tak cukup. Punya berdoa dekat Allah ni susah hati, duit tak cukup. Nak pergi haji macam mana? Duit tak cukup. Ni nak tambah 10,000, 20 ringgit ke 10,000 pun tak cukup. Tetapi tawakal, berdoa pada Allah. Berdoa pada Allah, tawakal. Alhamdulillah, mana duit tu pun tak tahu. Bila habaq kita habaq ya Allah, kita habaq kat kawan-kawan kita, habaq kat anak-anak kita, cerita lah mau dapat haji ni tapi duit tak cukup ni. Duit tak cukup. Allah akan hantar duit tunai kita tak tahu. Sampailah dia kata bila tabung haji minta kena penuhkan duit dalam tabung haji, alhamdulillah cukup. Tapi tak mewah lah. Cukup duit tambang dengan duit belanja sikit, jadilah. Belanja pun banyak-banyak sangat kan? Setakat sekadar yang ada.
janji untuk tambang nak pergi haji tu lepas. Alhamdulillah. Sebab tu kita jangan kata kita ada duit, kita banyak duit, kita ni boleh pergi anytime. Bila-bila masa boleh pergi dah. Selagi kita bukan tersenarai kemahuan Allah, selagi tu kita takkan sampai di sana. Sebab itulah kena doa. Doa. Dah kata doa, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kan? Lupa juga nak kata tadi. Setiap kali kita berada dalam majlis ilmu, dalam taman syurga, ada hajat-hajat yang terselit, minta. Waktu kita duduk mengajar ni tak habis gini. Kita masih dikelilingi oleh kepak para malaikat. Kita dikelilingi oleh kepak malaikat. Habis dah. Kita dikelilingi kepak malaikat ni, duduk dalam rahmat Allah ni. Niat dalam hati doa, ya Allah, minta nak apa? Allah makbulkan doa kita. Itu hebat duduk dalam majlis ilmu. Bateri habis dah, nanti kena beli bateri banyak kita tak tahu. Saya beli dah tapi tak ingat tak tahu mana. Tak apa, baik. Dengar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'ami wa fi kulli 'amin bi ahsanil hal. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Baitullah yang agung. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk menziarahi Rasulullah yang mulia. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah pada tahun ini ya Allah, pada setiap tahun ya Allah, dengan sebaik-baik keadaan. Amin. Tu doa. Doa tu kena amal. Nak pergi umrah tak? Nak pergi haji tak? Kena doa. Kena doa. Kalau tak doa, lambatlah sikit. Sebab tu kalau kita dengar majlis ilmu bahaji umrah, hadirkan diri kita. Masa duduk tengah dengar kursus tu, ya Allah aku nak pergi haji. So fikir duit ada tak ada. Duit ni memanglah ada pun dia tak ada. Doa je, ya Allah aku nak pergi umrah. Kadang-kadang dia boleh pergi umrah free. Ada saja hamba Allah mai. Kau nak pergi umrah tak? Jom cek sponsor. Kita tak tahu. Rezeki ni kita tak tahu. Ada juga orang dah ada duit. Adik ni dah niat nak sponsor kat kau, walaupun kau tu ada duit, bawa kau pergi free sedangkan kau tu ada duit. Nak bawa juga kau dia pergi umrah dengan dia. Ada. Itu adalah rezeki. Kita tak tahu rezeki kita. Tapi kena rajin berdoa, minta dekat Allah. Salah satu cara kita nak berdoa, mustajab doa, hadirkan diri dalam majlis ilmu, insya-Allah. Hadirkan diri dalam majlis ilmu. Waktu majlis ilmu tu berdoa, mustajab doa. Lintah dalam hati. Lintah dalam hati doa tak? Lintah dalam hati doa tak? Doa. Sebut je, ya Allah aku nak pergi umrah. Ya Allah aku nak pergi haji. Ya Allah aku nak hafal Quran. Ya Allah aku nak baca Quran dengan lancar. Minta doa hajat kita. Sebab waktu-waktu lain kita berdoa, Allah dengar doa kita. Tapi waktu yang Allah makbul doa tu, waktu-waktu kita berada di dalam waktu-waktu yang tertentu. Di antara dia, waktu dalam majlis ilmu. Sebab tu dia sebut taman syurga. Tu hebat. Jangan duduk dengar ayat Ustazah cerita. Ustazah cerita dengar ayat nak pejam mata celek. Faham ke tak? Wallahu alam. Tak boleh faham saja. Tak boleh semua pun dapat satu pun jadi. Janji kita faham, kita faham, kita bawa balik ilmu kita dan kita beramal, insya-Allah. Wallahu alam. Baik, kita tutup dengan doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.